Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sebelum kita memulakan pengajaran kita pada hari ini, sama-sama kita bacakan Ummul Furqan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baiklah murid-murid yang dikasihi semua. Pada hari ini, Cikgu Muhammad Hafiz bin Ismail daripada Sekolah Kebangsaan Gua Nangka akan mengajar kamu semua berkaitan dengan kata nama khas. Jadi, Cikgu harap murid-murid tahun 2 bolehlah bersiap sedia dengan alat tulis, buku teks ataupun buku latihan untuk kita laksanakan pengajaran kita pada pagi ini. Sekali lagi, kita akan belajar apa murid-murid? Kata nama khas. Okey, oleh itu tanpa melengahkan masa, jadi sama-sama kita belajar pada hari ini. Mana-mana murid yang baru bangun tidur tu, bolehlah basuh muka, gosok gigi. Yang mana sarapan, tak apa. Buka telefon, tengok sambil-sambil makan sarapan. Jangan bimbang. Okey? Yang mana duduk tengah jalan-jalan pun tak apa. Buka telefon, tengoklah dekat online tu. Kita belajar sama-sama. Iaitu kata nama khas bagi tahun 2. Apa itu kata nama? Kata nama ni apa dia murid-murid? Kata nama digunakan untuk merujuk kepada benda bukan hidup atau benda hidup. Kata nama ini penting murid-murid sebab dengan kata nama inilah kita dapat memanggil, dapat menuju sesuatu ke tempat dengan berdasarkan kata nama ini. Tanpa kata nama, kita tak tahu siapa nama dia, bagaimana hendak memanggil orang. Kerana itu, kata nama itu penting kerana ia digunakan untuk merujuk kepada benda bukan hidup atau benda hidup. Ya, murid-murid, seperti yang cikgu janjikan, hari ini kita akan lihat berkaitan dengan kata nama khas. Apa itu kata nama khas? Kalau murid-murid nak tahu, kata nama khas ialah kata nama yang kita gunakan khusus atau spesifik. Kita tuju kepada suatu perkara. Kata nama khas ini murid-murid berbeza ya dengan kata nama am. Jika kita lihat berkaitan dengan kata nama am, ia digunakan untuk perkara yang umum. Tetapi kata nama khas ini kita gunakan ia untuk perkara yang khusus, untuk panggilan yang khusus. Seperti biasa, ayuh kita lihat kata nama khas benda hidup. Kata nama khas benda hidup ini kita boleh lihat pada manusia dan bukan manusia. Manakala benda bukan hidup ini kita gunakan untuk benda atau tempat. Jadi, murid-murid semua,
boleh tahu mana satu yang akan kita gunakan untuk benda hidup dan juga benda bukan hidup. Ayuh kita sama-sama lihat. Sebelum itu murid-murid, huruf awal perkataan bagi kata nama khas mesti huruf besar. Ingat, huruf awal perkataan bagi kata nama khas mesti huruf besar, ditulis dengan huruf besar. Okey, murid-murid, jom kita lihatnya seterusnya. Kita lihat berkaitan dengan kata nama khas hidup manusia. Ya, seperti yang murid-murid lihat itu ialah siapa? Sudah semestinya murid-murid tahu. Itu ialah Ejen Bobby yang terdapat dalam cerita Ejen Ali. Bobby merupakan kata nama khas. Jika murid-murid menyatakan ejen sahaja, itu menunjukkan kata nama am secara umum. Tetapi bila murid-murid menyatakan itu ejen Bobby, ia sudah menjadi kata nama khas dan kataan Bobby, ejaan namanya mestilah ditulis dengan huruf besar. Bobby. Ya, seterusnya, siapa tu murid-murid? Mesti yang dah ramai tengok movie Ejen Ali kan? Yang seterusnya itu ialah Ejen Fit. Jika murid-murid lihat Fit, nama ejen tersebut F mestilah ditulis dengan huruf besar. Kerana Fit ialah nama khas dan nama yang diberikan kepada ejen berkenaan. Seterusnya, Ejen Rizwan. Cikgu pasti dan yakin semua murid-murid kenal akan ejen-ejen ini. Seperti biasa, nama-nama ini digunakan untuk nama manusia dan dikenali sebagai kata nama khas hidup manusia. Ya, jika murid-murid lihat, yang seterusnya ialah Ejen Bakar. Murid-murid pasti kenal sebagai Uncle Bakar di dalam movie Ejen Ali. Bakar itu dikenali sebagai kata nama khas hidup manusia. Jika murid-murid ingin menulis, perkataan Bakar bagi nama Ejen Bakar itu, huruf di awalnya mestilah ditulis dengan huruf besar juga. Sama ada di awal ayat ataupun di pertengahan ayat mahupun di akhir ayat. Okey, murid-murid jelas kata nama khas hidup manusia. Kata nama ini seperti murid-murid juga yang mempunyai nama, mungkin ada yang bernama Kaisarah, Aisyah, atau murid-murid ada cikgu di sekolah yang rindu dah lama tak jumpa, cikgu Hafiz ke, cikgu Liza. Jadi Liza itu ialah nama khas. Cikgu Zairina, kalau murid-murid kata cikgu, itu ialah kata nama am. Tapi bila kamu menyatakan Cikgu Zairina, itu sudah menjadi kata nama khas hidup manusia. Jadi jelas ya murid-murid, kata nama khas digunakan, ditujukan untuk perkara yang khusus, spesifik kepada orang tertentu. Ayuh kita lihat seterusnya. Kata nama khas hidup bukan manusia, iaitu haiwan. Di sini berapa orang ada bela kucing di rumah? Pasti ada ramai murid-murid bela kucing di rumah. Mungkin murid-murid di sekolah jenis kebangsaan Cina ada membela anjing, SJKT, mungkin ada yang membela anjing, sugar glider dan sebagainya, haiwan peliharaan masing-masing. Cikgu yakin dan percaya setiap haiwan peliharaan kamu pasti mempunyai nama. Dan nama tersebut, murid-murid, itulah yang kita katakan nama khas. Jom kita tengok. Siapa tak kenal? Siapa tak kenal kucing ni? Kucing ni selalunya berada dengan siapa? Dengan siapa ni?
Ejen Ali. Murid-murid masih ingat pada awal pertama kucing ini dengan Ejen Ali? Namanya apa? Ejen Ali memberi namanya Labu. Kemudian ditukar menjadi nama Comot. Jadi, Comot di sini membawa erti nama kepada kucing Ejen Ali. Comot ialah kata nama khas dan mesti ditulis dengan huruf besar. Ayuh kita lihat seterusnya. Ini binatang ini sangat popular dalam kisah apa? Kisah rakyat. Binatang apa ini? Ini ialah kancil. Cikgu tahu kamu pernah pernah mendengar cerita hikayat sang kancil. Sang kancil yang cerdik ini banyak ceritanya dengan haiwan, dengan bak belang, dengan buaya dan pelbagai haiwan lagi. Sang kancil ini, jika kita lihat, sang kancil ini dikenali sebagai kata nama khas kerana ia gelaran yang ditujukan khas kepada kancil. S pada sang dan juga K, kancil, di awalnya ditulis dengan huruf besar. Ayo kita lihat. Ini pasti semua orang kenal. Kerana burung-burung ini sangat popular. Lihat itu. Yang pertamanya berpakaian pink. Kalau kita lihat dari segi ini binatang apa? Kalau cikgu kira, ini ialah ayam. Manakala yang koko ini ialah burung. Ada pelbagai lah. Tetapi mereka mempunyai nama. Apa nama mereka? Nana, Didi, Jojo. Murid-murid, boleh cikgu tahu apa nama binatang peliharaan kamu di rumah? Atau pernahkah kamu memberi nama kepada binatang di belakang rumah? Contohnya kucing liar yang datang ke rumah kamu. Jika kamu pernah memberi nama, sesungguhnya itulah nama khas, kata nama khas yang kamu gunakan khas untuk binatang peliharaan kamu ataupun khas untuk binatang yang kamu temui di belakang rumah ataupun sebagainya. Itulah kata nama khas yang kamu guna untuk ditujukan spesifik khusus untuk binatang berkenaan. Okey murid-murid, jadi cikgu kira kamu faham kata nama khas hidup, iaitu hidup manusia, dan hidup bukan manusia, iaitu haiwan. Okey. Ada lagi murid-murid. Tenang. Yang mana sarapan, teruskan sarapan sambil-sambil. Yang mana duduk tengah jalan-jalan, tengah naik kereta, jalan-jalan bersiap, tak apa, teruskan sambil-sambil lihat cikgu ya. Seterusnya, kata nama khas hidup, bukan manusia, tumbuhan. Kalau murid-murid lihat di luar, yang mana duduk rumah, tengok dekat luar rumah. Lihat di luar, ada pokok apa? Mungkin yang di kampung dapat lihat pokok durian, pokok rambutan, dan sebagainya. Yang mana duduk di taman-taman mungkin dapat lihat pokok bunga. Okey, kita lihat contoh kata nama khas hidup bukan manusia, tumbuhan. Ya, buah apa itu? Jika murid-murid menggunakan kataan pisang, itu ialah kata nama am. Jika murid-murid menyatakan pisang emas, ia sudah menjadi kata nama khas. Seperti yang murid-murid sedia maklum, kalau nak tahu, tak percaya, tanyalah ibu bapa kamu. Pisang ni banyak namanya, banyak jenisnya. Ada pisang berangan, ada pisang tanduk, macam-macam. Dan yang cikgu tunjukkan ini ialah pisang emas.
Apabila ada nama jenis, maka ia sudah menjadi kata nama khas. Tetapi jika kamu menggunakan perkataan pisang sahaja dalam ayat kamu, maka ia dikenali sebagai kata nama am. Jadi cikgu harap kamu dapat bezakan kata nama am dan kata nama khas. Ya, seterusnya, limau kasturi. Limau kasturi ini ditujukan kepada limau yang kecil dan berair berwarna oranye. Jadi limau kasturi ini ditujukan khas namanya, itulah dia limau kasturi. Jika kita lihat ada orang yang menjual pelbagai jenis limau. Ada limau yang besar, kita panggil yang besar limau Bali. Mungkin murid-murid pernah lihat. Limau Bali itu khusus kepada limau Bali. Tetapi jika kita nyatakan limau, ia merujuk kepada semua jenis limau dan dikenali sebagai kata nama am. Tetapi untuk kata nama khas yang kita gunakan sebagai kata nama yang ditujukan sebagai khusus, limau kasturi, maka limau bagi permulaan penulisan limau L, kasturi K ditulis dengan huruf besar kerana ia kata nama khas. Ya, seperti itu juga jambu batu, pokok jambu batu. Jadi ia juga dikira kata nama khas hidup, bukan manusia, tumbuhan. Murid-murid jelas apa itu kata nama khas hidup, manusia dan bukan manusia. Murid-murid, ayuh kita lihat seterusnya. Kata nama khas bukan hidup benda. Kata nama khas bukan hidup benda. Agak-agaklah murid-murid semua, apa kata nama khas bukan hidup benda ini? Cuba teka. Adakah merujuk kepada barang-barang yang murid sedang gunakan? Jadi ayolah kita lihat satu persatu. Itu dia. Di situ dipaparkan gambar telefon Vivo. Vivo ialah merupakan kata nama khas. Murid-murid juga boleh melihat telefon apakah yang murid-murid gunakan sekarang. Telefon apakah murid-murid? Pusing belakang dia tengok. Ada tak jenama? Samsung. Lagi? Huawei. Amboi. Apa lagi telefon yang sedang digunakan oleh murid-murid? Honor. Apa lagi? Ada lagi tak? Apple. Banyak nak jenama telefon pintar yang kamu gunakan. Jadi jenama-jenama telefon pintar itu dikenali sebagai kata nama khas, bukan hidup benda. Jika murid-murid menonton kelas online ini menggunakan komputer riba, murid-murid boleh melihat jenama apakah komputer riba tersebut. Cuba lihat. Jenama apa tu? Asus, HP, Apple, Samsung, banyak. Jadi apa jenama yang kamu nyatakan itu dipanggil sebagai kata nama khas, bukan hidup benda. Seterusnya, ini pun juga benda. Kereta Azia. Ada tak murid-murid yang sedang keluar, berjalan-jalan di luar, menaiki kereta? Mana nak tahu jalan-jalan tengah pergi ke pasar tani dekat Rambut tu, kereta apa yang kamu pakai? Ayah kamu punya kereta Beza, Persona, Saga, Answer, apa-apa saja jenama kereta itu, itulah dipanggil sebagai kata nama khas, bukan hidup benda. Seperti yang cikgu tunjukkan di sini ialah kereta Azia. Azia itu dikenali sebagai kata nama khas.
Dan apabila kamu ingin tulis dalam ayat, pastikan jenama ini Azia, contohnya A, ditulis dengan huruf besar kerana ia dikenali sebagai kata nama khas. Ya, seterusnya, gambar tersebut merujuk kepada bangunan, iaitu Menara Alostar. Menara Alostar hanya terdapat di negeri mana, murid-murid? Ya, sudah semestinya negeri Kedah. Jika di negeri Perlis, kita dapat lihat Masjid Terapung Kuala Perlis. Jika cikgu sebut Masjid Alwi, itu dikenali sebagai kata nama. Ya, kata nama khas, bukan hidup benda. Masjid Alwi. Tetapi jika cikgu sebut masjid, ia dikenali sebagai kata nama am, kerana ia umum. Kalau cikgu sebut, jom kita pergi masjid, dekat negeri Perlis ni banyak masjid. Masjid yang mana satu? Jadi kita mesti kena gunakan kata nama khas, Masjid Alwi. Maka kita dapat bertemu di Masjid Alwi. Khusus, spesifik. Itulah yang dikatakan kata nama khas. Okey, murid-murid. Kata nama khas bukan hidup, tempat. Kamu nak pergi mana tu? Mungkin kamu akan jawab, saya nak pergi ke sekolah, saya nak pergi ke pasar raya, saya nak pergi ke kedai, saya nak pergi ke mana-mana saja. Secara umumnya, itu kamu menyatakan kata nama am. Cikgu tak tahu. Tapi apabila kamu menggunakan kata nama khas, contohnya bukan hidup tempat ini, contoh, Cikgu Hafiz hendak pergi ke Kangar. Kamu tahu cikgu kata hendak pergi ke Kangar. Cikgu tak kata, cikgu nak pergi ke Pekan. Pekan mana? Jadi tak tahu. Bila guna kata nama khas, bukan hidup tempat, kamu tahu. Kerana ia khusus, spesifik untuk tempat yang hendak dituju. Jom kita lihat. Ya, ini ialah contoh Tasik Melati. Kalau murid-murid lihat, tengok betul-betul Tasik Melati. T ditulis dengan huruf besar di awal perkataannya. Melati, M juga ditulis dengan huruf besar kerana ia merupakan kata nama khas. Ingat tu murid-murid. Kerana kata nama khas, pentingnya huruf besar di awal perkataannya untuk menunjukkan ia ialah khas. Seterusnya, Bukit Keteri. Ada tak murid-murid yang tinggal di sekitar Bukit Keteri? Kalau ada, komen kat bawah tu, dekat Facebook tu. Kan? Bukit Keteri. Dan kamu pun cikgu yakin dan percaya, pernah lalu di jalan raya bersebelahan dengan Bukit Keteri, pernah melihat bukit ini. Dan Bukit Keteri itu, Keteri, bila ada nama yang khusus, maka ia dikenali sebagai kata nama khas. Dan B, merujuk pada bukit ini, huruf besar. Keteri, K, hendaklah ditulis dengan huruf besar. Agak-agak tempat mana lagi yang kita nak tuju lagi selepas ini? Kamu jangan bimbang. Kita pusing dalam Perlis sahaja. Lama tak keluar jalan-jalan kan? Seterusnya. Tengok. Siapa tahu tempat mana tu? Itu ialah bulatan terbesar yang berada berhampiran. Berhampiran mana? Hotel Putra Palace. Ataupun kita panggil Kangar. Inilah dia tempatnya. Okey, seterusnya. Jangan lupa ya, murid-murid, Kangar. K ini mesti ditulis dengan huruf besar. Kata nama khas. Ya, yang seterusnya dekat bawah tu. Gambar apa tu? Cikgu yakin dan percaya. Dah ramai. Termasuklah ibu bapa kamu. Lama dah tak pergi shopping dekat membeli belah di Padang Besar. Okey, Padang Besar.
Padang besar merujuk kepada kawasan di selatan, di utara Malaysia. Tempat kompleks membeli belah. No? Padang besar, P ditulis dengan huruf besar, B juga ditulis dengan huruf besar. Padang besar. Jadi kata nama khas bukan hidup, tempat. Ya, seterusnya Gua Kelam. Cikgu yakin ramai yang sudah sampai ke tempat ini, tempat rekreasi yang menyeronokkan, Gua Kelam. Yang terletak di mana? Kaki bukit. Jadi, Gua Kelam ini Kelam ini adalah nama bagi gua berkenaan, maka ia dikenali sebagai kata nama khas bukan hidup, tempat. G, gua ini kena tulis dengan huruf besar. K, kelam ini kena tulis dengan huruf besar. Gua Kelam. Tempat popular bagi negeri Perlis, iaitu Kuala Perlis. Cantik kan pemandangan di waktu senja di sana? Dah masuk waktu maghrib, boleh terus solat di Masjid Terapung. Okey, Kuala Perlis. Itu ialah nama khas. Tetapi murid-murid, jika kamu sebut perkataan Kuala sahaja, tidak merujuk kepada nama-nama yang khas, maka ia dikenali sebagai kata nama am. Jadi, cikgu harap murid-murid dapat bezakan apa itu kata nama am, apa itu kata nama khas. Ingat ya, kata nama khas, spesifik, yang ditujukan, huruf besar di awal perkataan. Okey, jom kita tengok video sikit. Sama-sama, no? Kita tonton video ni. Jadi murid-murid boleh ready. Nak catat ataupun nak ingat, nak hafal, bolehlah. Okey, jom kita lihat. Nah, ini makanan kegemaran kamu. Lazat, Miau. Kenapa dengan si Tompok ni, Ibu? Si Tompok kelihatan lemah. Mungkin dia sakit. Mari kita bawa si Tompok ke klinik kasih haiwan. Dr. Farhan, bagaimanakah keadaan kucing kesayangan saya? Hana jangan risau. Saya sudah berikan ubat pada kucing ini. Esok atau lusa, pasti dia sembuh. Murid-murid, sudah lihat video berkenaan? Video berkenaan menceritakan tentang seorang budak perempuan bersama dengan haiwan peliharaannya. Okey, murid-murid semua, senaraikan kata nama khas yang terdapat dalam video berkenaan. Semua murid-murid dah lihat kan tadi, video tadi? Apa nama khas yang terdapat dalam video berkenaan? Siapa budak perempuan itu? Apakah nama bagi kucing peliharaannya? Di manakah kucing budak perempuan itu dirawat? Siapakah yang merawat? Jadi, semua jawapan yang kamu berikan itu sudah pasti dikenali sebagai kata nama khas. Okey, siapa nak cuba senaraikan? Dah senaraikan ke belum? Berdasarkan video tadi tu, jom kita lihat. Betul tak betul? Ya, yang pertama, budak perempuan itu ialah siapa? Murid-murid? Hana. Hana ini nama kepada nama budak perempuan berkenaan. Jadi, H berkenaan ditulis dengan huruf besar. Nanti kita akan lihat yang lebih lanjut. Apa lagi kata nama khas yang terdapat dalam video berkenaan? Ya, siapa itu? Dr. Farhan. Doktor veterinar. Doktor haiwan. Okey, murid-murid. Seterusnya, apa yang kamu dapat lihat? Klinik kasih haiwan. Klinik kasih haiwan. Lagi? Ya, nama haiwan peliharaan. Binatang apakah yang dipelihara oleh Hana? Kucing. Apakah nama kucing tersebut? Si Tompok.
Seterusnya, makanan kucing. Apa je nama makanan kucing yang digunakan? Cuba baca ramai-ramai. Ya, lazat miau. Tahniah kepada murid-murid yang berjaya menyenaraikan kelima-lima kata nama khas yang terdapat dalam video berkenaan. Bagus. Jadi murid-murid dah faham dah apa itu kata nama khas yang digunakan khas, ditujukan kepada suatu benda yang spesifik. Okey. Ayuh membaca. Ini Hana. Hana membela seekor kucing. Kucing Hana bernama Si Tompok. Si Tompok sakit. Hana membawa Si Tompok ke klinik kasih haiwan. Dr. Farhan merawat Si Tompok. Okey murid-murid. Jika kamu lihat perkataan berwarna merah itu dikenali sebagai kata nama khas. Ini Hana. Jika murid-murid lihat, Hana ini berada di ujung ayat. H untuk Hana ini ditulis dengan huruf besar. Kerana ia merupakan kata nama. Kata nama apa? Nama khas. Okey. Hana membela seekor kucing. Sebelum ini, jika kamu pernah dengar pengajaran yang tahun 1 kata nama am, kucing, walaupun di hujung ayat dia kata nama am, dia ditulis dengan huruf kecil. Tetapi kucing di sini, lihat sini, kucing Hana, kucing di sini merujuk kepada masih kata nama am, tapi dia ada kucing Hana ni, okey. Dia di awal ayat maka ditulis huruf besar. Kucing Hana bernama Si Tompok. Okey, lihat Si Tompok. Si Tompok ini kata nama khas. Walaupun berada di ujung ayat, Si Tompok S dan Tompok T, lihat ditulis dengan huruf besar. Kerana ia kata nama khas. Si Tompok sakit. Hana membawa Si Tompok ke klinik kasih haiwan. Jika murid lihat di sini banyak kata nama khas. Hana, Si Tompok, lihat yang ni sudah cikgu jelaskan. Klinik kasih haiwan. K huruf besar untuk klinik, kasih K masih huruf besar dan haiwan H huruf besar. Dr. Farhan, kata nama khas ditulis dengan huruf besar juga. Merawat Si Tompok. Okey, jadi murid jelas ya bagaimana penggunaan kata nama khas di dalam ayat. Okey, murid-murid, ayuh kita lihat video seterusnya. Kita kena pasti kata nama khasnya ada. Kita lihat kata nama apa, nama khas apanya ada di situ. Pak Atan ada kucing, nama dia Bingo. Sudah jelaskan. Selama ni kalau kita dengar saja lagu tu kan. Jadi pada hari ini, cikgu yakin dan percaya murid-murid sudah dapat tahu. Rupa-rupanya, kata nama khas yang terdapat dalam video ini ialah apa? Ya, cuba lihat di bawah. Pak Atan ada kucing, nama dia Bingo. Apa kata nama khas yang terdapat di situ? Ya, benar, Pak Atan. Dan nama khas seterusnya apa? Bingo. Bingo merujuk kepada siapa? Merujuk kepada apa? Ya, merujuk kepada kucing Pak Atan. Bingo itu ialah kata nama khas. Murid-murid lihat di sini, Bingo. B itu ditulis dengan huruf besar. Okey, seterusnya, jom kita lihat video seterusnya. Klip ini, cikgu yakin kamu sudah lihat dalam cerita Bobo Boy. Apa kata nama khas yang digunakan di dalam klip ini?
Dengar tak tadi Boboiboy cakap apa? Elak Gopal. Apa kata nama khasnya ada di situ? Gopal. Gopal ialah kata nama khas apa? Kata nama khas hidup manusia. Okey. Semasa Gopal berlari-lari, murid-murid dengar tak apa yang disebut oleh Gopal? Kangkung yang lain sudah bangun. Kangkung. Kangkung ini kata nama khas. Kerana apa? Kangkung ini merujuk kepada haiwan yang terdapat dalam video tadi itu. Murid-murid ingat tak tadi semasa mereka berada di tempat cahaya, Gopal ada sebut apa? Janganlah gigit aku, abang botak. Abang botak itu ialah gelaran yang diberikan kepada ketua kangkung. Jadi secara automatiknya abang botak itu dikenali sebagai kata nama khas. A hendaklah ditulis dengan huruf besar, B botak ditulis dengan huruf besar, abang botak. Dengar tak tadi? Kapten Papa. Kapten Papa ini juga merujuk kepada kata nama khas manusia. Ada lagi satu. Apa lagi kata nama khas yang terdapat dalam video ni? Cikgu tak tulis kat sini. Teka siapa? Siapa? Ya, Pipi. Pipi Zola. Pandai anak murid semua. Okey, jom kena pasti kata nama khas yang berikutnya lagi. Kita lihat video ini. Okey, baik. Berdasarkan video klip ini, murid-murid tahu apa itu kata nama khas yang terdapat dalam video ini? Boleh senaraikan pada cikgu? Ya, ada berapa? Ada 5. Video klip ini senang saja murid-murid untuk diteka. Apa kata nama khas yang pertama? Puteri Manis. Yang kedua? Ya, Putri Kasturi. Yang seterusnya, yang ketiga, Putri Bali yang pegang kipas tadi tu. Dan Putri Purut. Yang kecil tadi tu, siapa nama putri tersebut? Putri Nipis. Jadi murid-murid jelas ini semua ialah kata nama khas. Okey. Ini video yang terakhir sebelum kita pergi melihat berkaitan dengan latihan pengayaan dan pengukuhan. Jom kita lihat. Ini semua berkaitan dengan kata nama khas. Yang pertama, frog. Yang robot unggu tu. Adudu. Makhluk asing yang berwarna hijau itu. Pipi Zola. Yang seterusnya, Putri, Intan, Payung, Indah, Zola, Zulaika, Odolia, Ladasya, Absyari. Panjang nama Pipi Zola sebenarnya. Apapun itu semua kita panggil sebagai kata nama khas. Okey, baiklah murid-murid. Ayuh kita lihat grafik ini. Cikgu nak kamu semua senaraikan 5 kata nama khas yang kamu dapat lihat di dalam gambar ini. Boleh tak murid-murid? 5 kata nama khas. Cuba lihat di manakah mereka berada. Siapakah yang menjual? Binatang apakah itu? Makanan apakah itu? Jenis kucing apakah itu? Cikgu sudah bagi clue-cluenya. Dah ke belum? Murid-murid semua dah berjaya senaraikan? Ayuh kita semak. Ya, yang pertama. Murid-murid lihat, itu ialah jenama makanan kucing, iaitu apa itu murid-murid? Sebut kuat-kuat. Cookie. Betul. Seterusnya, nama kucing berkenaan. Apa nama kucing murid-murid? Kakak. Betul. Siapakah yang menjualnya? Ya,
Hisham. Kucing jenis apa itu? Parsi. Betul. Dan yang terakhir, cepat murid-murid, apa yang terakhir, yang kelima? Kedai haiwan comel. Tahniah. Betul semua. Okey, jadi apa yang kamu senaraikan di situ ialah kata nama khas. Okey. Kita pergi yang susah sikit saja. Kamu kena baca. Okey, murid-murid. Lihat pada resip berkenaan. Ia merupakan resip kedai haiwan comel nombor 567 Jalan Indah, Taman Intan Permata 06600 Kuala Kedah, Kedah. Di situ telefon nombor telefon 0191234567. Okey, murid-murid, tengok. Lihat dekat grafik berkenaan diterima daripada Encik Hisham bin Akmal. Bilangan 1 perkara anak kucing jenis Parsi RM700. Bilangan 2 perkara sangkar kakak, harga dia RM170. Seterusnya biskut kuki RM39. Diterima oleh jumlah RM909. Lihat jumlah diterima oleh Muhammad Razif bin Taha, kedai haiwan comel. Okey, murid-murid, boleh tak murid-murid kena pasti kata nama khas yang terdapat di situ? Bagus. Yang pertama apa, murid-murid? Ya, kedai haiwan comel. Tahniah. Lagi? Apa lagi kata nama khas? Jalan Indah. Bagus. Seterusnya, benar, Taman Intan Permata. Ya, Kuala Kedah, Kedah. Ada lagi tak kata nama khas yang terdapat dalam grafik ini? Ya, betul. Ada lagi. Apakah ia? Encik Hisham bin Akmal. Benar. Lagi? Jangan lupa murid tu, Februari merupakan kata nama khas Parsi. Betul. Masih ada kata nama khas yang terdapat dalam grafik ini? Ada. Yang mana satu? Kakak. Betul. Kuki. Dan ada lagi murid-murid, cuba lihat betul-betul. Ya, di bawah itu Muhammad Razif bin Taha, kedai haiwan comel. Okey, murid-murid. Jika murid-murid ada buku teks bersama, boleh lihat muka surat 11 bagi sekolah kebangsaan. Bagi sekolah SJKC dan juga SJKT, bolehlah tonton pada paparan yang diberikan ni. Untuk sekolah SK, murid-murid bolehlah rujuk buku teks muka surat 11. Okey, tajuknya hamster kesayangan Hani. Jom murid-murid kita lihat. Cici ialah hamster kesayangan Hani, kakak Hana. Hani sering bertukar-tukar cerita tentang hamster peliharaannya dengan kawannya yang tinggal di kota Samarahan, Sarawak. Pada suatu hari, jeng. Kena isi tempat kosong di situ ya. Okey, sebelum kita terus kat bawah tu, ayuh kita lihat. Apa kata nama khas yang terdapat dalam buku teks ini? Cici, betul. Hani, betul. Hana, kota Samarahan. Kota Samarahan ini kata nama khas apa, murid-murid? Merujuk kepada apa? Ya, bukan hidup, tempat. Bagus. Kota Samarahan, Sarawak. Pada suatu hari, murid kita sambung kat gambar ni. Hani berasa susah hati kerana Cici sakit. Cici dibawa ke klinik comel. Cici dirawat oleh Dr. Ramesh. Okey, kalau kamu lihat di sini, kita tengok gambar, lihat gambar pertama. Cici ini berada di pertengahan ayat, dekat nak ujung sikit. Okey, kalau kamu lihat Cici, C ini ditulis dengan huruf besar. Okey?
Begitu juga kamu lihat gambar kedua sini, klinik comel, klinik K, C, comel ditulis huruf besar. Dr. Ramesh pun sama. Okey, Allah. Seterusnya, Hani memberikan ubat kepada Cici. Dia berjaya memberikan susu berjenama Hamhat kepada Cici. Kalau murid-murid tahu apa jenama susu berkenaan, Hamhat, ia dikenali sebagai kata nama khas. Okey, jadi ia ditulis dengan huruf besar. Okey, murid-murid. Untuk gambar terakhir, boleh tak kamu bina ayat? Apa ayat yang sesuai agak-agaknya? Cuba bina ayat bagi gambar keempat tu. Boleh? Cikgu ada cadangan ayat, kamu boleh rujuk. Pada keesokan harinya, Cici kelihatan cergas dan sihat. Kamu lihat Cici di sini hurufnya besar. Hani sangat gembira kerana Cici sudah pulih. Kalau kamu lihat Cici, Hani. Jadi cikgu yakin dan percaya semua orang, semua murid dah dapat faham dah ini kata nama khas. Okey. Kalau kamu lihat buku teks muka surat 18. Okey, kalau kamu nak tahu pada muka surat 18 itu ialah pengayaan, ada kata nama am, kata nama khas dan kata ganti nama. Tapi pada hari ini kita lihat hanya kata nama khas sahaja. Okey, murid-murid, ayuh kita lihat sama-sama. Dr. Nuraini, Nenek Hana. Dr. Nuraini binti Nawi, Nenek Hana. Beliau membuka sebuah klinik di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Beliau merawat pesakit dengan mesranya. Pesakit-pesakit yang mendapat rawatan di situ amat berpuas hati. Hana dan kakaknya seronok melihat nenek mereka merawat pesakit. Mereka suka melihat beliau menggunakan stetoskop untuk mendengar denyutan jantung pesakit. Hana bercita-cita hendak menjadi doktor seperti neneknya. Dia belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-citanya. Apa kata nama khas? Jom kita tengok. Dr. Nurini, Nenek Hana, Kampung Baru Kuala Lumpur. Dr. Nurini binti Nawi. Ada lagi tak? Hana di situ. So, jadi semua itu ialah kata nama khas dan cikgu yakin percaya insya-Allah semua murid-murid faham berkaitan dengan kata nama khas. Oleh itu, selamat belajar, selamat mengamalkan dan ingat apa yang belajar pada hari ini. Insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.